Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini, yang bersama dengan saya pada pagi ini. Okey, baik. Saya doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan bersedialah untuk bersama dengan kita dalam seminar pagi ini. Okey. Mungkin masing-masing ada program masing-masing ataupun masing-masing ada kita panggil apa nama dia, nak bersama keluarga ke apa, tapi apa salahnya kita ambil sedikit masa kita pagi ni saja sampai kalau boleh saya nak habis dalam pukul 12.30 tu pun paling lewat untuk kita bercerita tentang satu topik yang saya jamin dan saya yakin topik ini adalah satu topik di mana di luar sana tak ramai orang nak berkongsi secara, kita kata secara percuma, dan berkongsi secara dengan berkongsi segala-galanya lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Pagi ini kita akan bercerita tentang kelas asas dan pelaburan saham untuk sesi yang pertama. Dan kedua, kita akan bercerita tentang pemikiran seorang pelabur. Macam mana kita nak approach pasaran saham. Dan esok kita akan fokus macam mana kita nak mencari saham yang baik, macam mana kita nak melabur dalam pasaran saham yang baik dan macam mana kita nak apply dia. Dan esok saya akan tunjukkan secara overall, maksudnya macam mana cara kerja, saya akan tunjukkan macam mana cara kerja sebenar untuk mencari saham. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan kalau dah dapat ilmu daripada kelas saya ni, tolong praktiskan. Dan andai kata ada kawan-kawan yang tak tahu, ada masalah tentang pelaburan saham, ajar mereka, bantu mereka melalui ilmu-ilmu yang saya share pada pagi ini. Dan perkongsian pagi ini saya akan upload juga di dalam YouTube dan tuan-tuan dan puan-puan, tapi YouTube tu akan kita berikan kepada siapa yang hadir hari ini secara direct lah. Okey. Kita akan berikan segala informasi-informasi ini secara direct, secara saya akan cerita ke segala-galanya. InsyaAllah saya akan teruskan bahagi semualah. Okey, cuma memang ada beberapa batasan-batasan. Contohnya mungkin saya tak akan sentuh macam mana nak go deeper in technical analysis ataupun go deeper in fundamental analysis. Nanti tuan-tuan akan faham apa maksud technical dan fundamental analysis tersebut. Baik. Bila bercerita tentang pasaran saham, bila kita bercerita tentang pasaran saham, adakah tuan-tuan dan puan-puan tahu? Okey, adakah tuan-tuan dan puan-puan jelas saham ni apa? Saham ni macam mana kita nak interaksi dengan pasaran saham? Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin semua yang dalam ni semua ada akaun CDS. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tak tahu langsung macam mana saya nak mencari saham yang baik dan kadang-kadang ada tahu cari saham tapi tak pandai, tak betul-betul tak jelas konsep asas dia. Okey, kelas saya sangat berbeza dengan orang lain sebab apa? Sebab saya lebih fokus kepada dari asas sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan betul-betul jelas saham ni apa. Itu yang saya nak. Saya kurang, maksudnya kita dalam sesi seminar ni kita tak akan bercerita tentang fundamental yang terlalu mendalam ataupun teknikal yang terlalu mendalam, tapi saya akan bagi satu teknikal, satu cara dan satu metod yang tuan-tuan dan puan-puan balik boleh terus guna dan insya-Allah saya jamin tahun depan kita target 30% naik dalam portfolio tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Baik. Sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri saya dulu. Okey. Okey. Ini adalah satu perkataan yang kita semua boleh guna pakai, di mana resiko akan datang apabila kita tak tahu apa yang kita buat. Macam itulah daripada Warren Buffett. Baik. Siapa saya? Nama saya ialah Muhammad Hazmi bin Abdul Rahim. Okey, pendidikan saya sedang menyambung PhD Ekonomi di UKM. Saya ada Master Ekonomi juga dan saya dulu degree di UKM juga. Okey, sekarang ni saya berpengalaman bekerja di industri
dah agak lama, dan sebagai seorang trader atau retail trader, saya dah berkecimpung dalam dunia saham ni dah almost 8 tahun. So ini adalah perkongsian, saya bagi tahu perkongsian pengalaman saya selama 8 tahun. Mungkin ada orang lagi lama. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, memang ada orang lagi lama. Tetapi pengalaman saya lebih kepada metod yang lebih profesional. Saya berjumpa dengan ramai profesional dan saya berinteraksi dengan ramai profesional. Bahkan kalau tuan-tuan dan perempuan tahu, di Malaysia ni terdengar di DNK dan ramai Haji Asri apa semua tu, semua adalah kita kenalan-kenalan yang kita kenal lah. Baik, kalau tuan-tuan dan perempuan nak hubungi saya, nak kontak saya, boleh hubungi saya melalui Facebook saya Hazmi Rahim, ataupun Twitter saya Hazmi Rahim 1. Nombor telefon saya ada di situ, dan email saya. Inilah cara-cara nak hubungi saya kalau nak bertanya sebarang maklumat tentang pasaran saham. Baik, bila kita bercerita tentang pasaran saham di Malaysia, ini adalah langkah-langkah untuk tuan-tuan dan perempuan mulakan pelaburan. Saya yakin tuan-tuan dan perempuan dah lalu. Cuma saya sekarang ni kita nak go through sikit. Kita nak cerita sikit sahaja tentang perkara-perkara ini. Baik, pertama sekali semua orang perlu ada akaun CDS. Okey. Yang kedua, setiap akaun itu akan ambil masa untuk siap. Kadang-kadang dalam seminggu ataupun 2 minggu. Sebab apa? Salah satu sebab dia ialah dia akan hantar maklumat-maklumat kepada bank negara, dia akan hantar kepada bursa untuk sahkan adakah kita genuine rakyat Malaysia dan adakah kita ada masalah dalam KYC. Kalau tak ada masalah, biasanya insya-Allah kita akan mudahlah. Kemudian, tuan-tuan dan perempuan, perlu ada pembelajaran asas, dan ini adalah pembelajaran asas dalam dunia pelaburan. Dan bila akaun dah siap, tuan-tuan dan perempuan boleh mulakan pelaburan dan meneruskan pembelajaran yang berterusan. Dan pelaburan, saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, pelaburan saham ni jangan assume dia sebagai suka-suka. Ini adalah satu perniagaan. Perniagaan yang tuan-tuan dan perempuan nak masuk. Dan di luar sana ada banyak jenis perniagaan, tapi ini adalah salah satu perniagaan yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat senang walaupun dia berisiko. Hanya kalau kita nak kawal risiko, pastikan kita mempunyai ilmu. Ini yang saya nak buat perkongsian ilmu pada pagi ini. Baik, saya yakin tuan-tuan dan perempuan semua adalah orang-orang yang hebat dan tahu tentang pelaburan saham. Tetapi adakah kita sedar, kita tahu ke tidak apa itu saham? Okey. Saya nak share sikit dengan tuan-tuan dan perempuan. Saya kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan satu situasi ataupun satu perkara baru yang berlaku. Dulu sebelum COVID-19 datang, kebanyakan orang tak minat dalam melabur saham. Sebab apa? Sebab diorang tak faham. Tetapi apabila COVID datang, mereka mula sedar kita semua perlu ada kita kata a good investment plan. Dan inilah saham adalah salah satu cara untuk kita memastikan pelaburan kita berada dalam keadaan baik. Kenapa saya kata saham? Sebab di luar sana ada banyak jenis pelaburan. Saham ini, pelaburan saham ini adalah salah satu pelaburan yang tuan-tuan dan perempuan boleh kawal. Tuan-tuan dan perempuan boleh organize sendiri, dan tuan-tuan dan perempuan boleh set, dictate berapa tuan-tuan dan perempuan nak, dan tuan-tuan dan perempuan boleh target. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Sebab apa? Sebab dengan ilmu, dengan pengetahuan yang tepat, saya jamin setiap pelaburan saham ini boleh mendatangkan keuntungan. Okay. Dan saya dah berinteraksi dengan ramai orang. Apabila mereka buka akaun CDS, apa yang berlaku ialah mereka tak tahu, tak ada ilmu dan mula kerugian. Itu sangat sedih. Kerugian itu wajib. Tetapi kita kena tahu dengan ilmu yang betul kita boleh mengurangkan kerugian. Dan ilmu yang pertama, bila kita bercerita tentang pelaburan saham, dan kita kena tahu dulu saham itu apa. Secara asas,
Secara asas, saham ini adalah satu bentuk pegangan hak milik syarikat dalam bentuk equity. Okey, ini asaslah. Okey, apa benda pemilikan equity ni apa semua kan? Okey, contohnya mudah. Saya bagi satu contoh mudah. Apabila kita berminat untuk membeli saham, kita kena tahu kita berminat untuk terlibat dalam perniagaan. Tetapi kita tak ada modal yang besar. Contoh nak set up perniagaan. Tapi kita ada modal yang mencukupi untuk kita beli pemilikan saham tersebut. Dan saham apa yang kita nak, apa pemilikan ni? Pemilikan ini adalah hak milik ataupun salah satu ownership dalam syarikat tersebut. Okey, inilah saham. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ingat saya cakap kat sini. Bila saya bercerita tentang hak pemilikan sesuatu syarikat, tuan-tuan dan puan-puan letak dalam kepala tuan-tuan dan puan-puan, aku beli saham. Saya beli saham kerana saya hendak memiliki sesebuah syarikat. Jadi asas dekat situ ialah mencari syarikat. Macam mana kita nak cari syarikat yang baik? Sebab apa? Bila kita buat pemilikan saham, syarikat-syarikat yang tak baik, itulah yang selalu berlaku kepada orang yang tersangkut di pucuk, salah beli syarikat. Kadang-kadang ada yang dah beli syarikat, dia terbeli pula syarikat yang dah nak rugi. Beli pula syarikat yang tengah berada dalam kes mahkamah. Semua benda-benda ini adalah benda-benda yang ramai pelabur-pelabur, terutamanya pelabur Melayu, dia orang tak tahu pun. Serius. Saya boleh cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, ramai pelabur-pelabur, diorang especially pelabur retail ataupun pelabur runcit ni, diorang tak tahu pun tentang peranan mencari syarikat yang baik. Okey? Syarikat yang baik, saham dia mesti baik, confirm. Saya boleh buktikan. Okey? Saya boleh buktikan. Even dulu orang tak sedar benda tu, tetapi sekarang orang dah sedar kepentingan mencari saham yang baik. Baik. Saya selalu umpamakan saham ini macam rumah. Okey? Saham ni macam rumah. Rumah-rumah di Malaysia. Sebab apa saya cakap macam rumah? Pertama, kita tahu bila kita nak beli sesebuah rumah, kita kena tahu dulu adakah rumah itu sesuai dengan kita ke tidak. Nombor dua dia, adakah kita mampu ke tidak nak memiliki rumah tu? Dan yang ketiga, kita kena tahu dulu apa tujuan kita beli rumah tersebut. Okay, let's say kalau kita kata saya nak beli rumah kondominium. Okay, saya nak tinggal di rumah kondominium. So, kita kena tahu dulu karakter rumah kondominium macam mana. Rumah dia tak ada land, dia tak ada tanah dan dia naik lift. Sama juga dengan saham. Ada saham, karakter dia yang lebih kita panggil dia ada satu karakter yang di mana dia ada satu kelompok dia saja. Dan tak semua orang boleh beli saham tersebut. Okey, sebab kadang-kadang saham ni dia sebenarnya orang beli sebab orang nak dividen. Orang beli saham ni kadang-kadang sebab orang tengok ini saham gorengan. Okey, saham yang orang masuk orang keluar. Ada juga saham yang orang beli sebab orang percaya dengan bisnes dia. Okey, sebab tu saya cakap saham ni macam rumah. Okey, dan saham ni juga kalau kita tengok dalam financial, kita kata buat financial asset, kita akan dapati bahawa saham ni dikelaskan bersama dengan aset sama macam rumah. Dia bukan satu bentuk liability. Dan saham juga boleh produce dua benda. Kenaikan harga iaitu atau capital appreciation, kenaikan harga maksudnya kita beli hari ni RM3, esok boleh jadi naik RM4 dan kita boleh jual balik saham tu. Sama macam dengan rumah yang kita boleh beli harga RM300,000 dan jual pada RM400,000. Sama saja. Dan di saham juga kita boleh dapat dividen. Sama juga macam sewa. Kalau kita beli saham tu sebab kita nak dividen, maknanya kita nak sewa. So, dengan rumah juga, kadang-kadang kita beli rumah sebab kita nak sewa rumah tu. Kita bukan nak tinggal di rumah tu, tapi kita nak sewa rumah tu. Sama juga. Okey, ada juga orang beli sebab dua-dua perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
saham ni sebenarnya dia luas dan besar. Dan peranan nak pilih saham ni macam kita pilih rumah. Okey? Baik. So, jenis-jenis saham yang ada. Okey. Saham yang ada contohnya seperti saham pertumbuhan. Okey, saham pertumbuhan ni saham-saham mana yang kita nampak dia dah nak semakin naik dan kita akan beli. Dia ada uptrend. Okey. Kemudian saham pendapatan. Saham pendapatan ada setengah orang dia beli saham sebab dia nak dapat dividen sahaja. Contoh, kejap lagi saya akan bagi satu contoh. Orang beli saham dia nak dapat dividen sahaja. Dan saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan ramai kebanyakan customer saya, klien saya yang Chinese, diorang beli saham untuk dapatkan dividen. Diorang dah tahu dah saham-saham yang boleh bagi dividen. Okay, let's say kalau diorang ada lump sum of money dan diorang beli saham semata-mata untuk dapatkan dividen sahaja. Dan dividen tu mereka dia dah calculate dah. Untuk setahun ni saya dah ada satu dividen yang mencukupi untuk cover setiap bulan saya punya expenses. Itu contoh saham dividen. Okey? Baik. Yang ketiga, ada orang beli saham kitaran. Saham kitaran ni dia maksud dia ialah apabila dia bisnes dia drop, saham dia drop. Tapi bila bisnes dia naik, saham dia naik. Ni ada juga jenis-jenis saham macam ni. Kemudian saham defensif. Saham defensif ni cukup menarik. Saham defensif ni maksud dia ialah saham-saham yang tuan-tuan dan puan-puan tahu dia tak akan turun harga. Walaupun harga dia akan kekal je kat situ. Dia akan naik, kita ambil profit dan dia akan turun balik tempat yang sama. Dia defensif. Dia tak akan ada masalah sebab syarikat dia sangat stabil. Okey. Yang kelima, saham nilai. Saham nilai ini adalah satu saham yang paling menarik dan paling datangkan keuntungan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu macam mana nak cari saham nilai. Dan yang terakhir, saham spekulatif. Ini saham favorite lah. Orang kita memang suka saham spekulatif lah. Orang sana cakap beli, orang sini cakap beli, kita masuk. Macam hari tu, kempen ramai-ramai beli saham serba dinamik. Saya minta maaf kalau saya cakap. Ramai orang kempen ramai-ramai beli saham serba dinamik. Dan apa jadi? Saya awal dulu, saya dah cakap dah kepada klien-klien saya cakap dekat mereka masing-masing. Saya dah cakap pada mereka, jangan tengok saham yang spekulatif macam serba dinamik. Bahaya. Sangat bahaya. Salah satu sebab dia ialah saham ini masih terdedah dengan kes mahkamah. Kita kena hati-hati. Tapi ramai juga orang masuk. Dan saya minta maaf kalaulah saya cakap sebenarnya ramai orang Melayu kita tertipu dengan isu BMF. Terutamanya dalam pasaran saham. Buy Muslim First. Ini saya share sikit. Saya minta maaf saya cakap. Contohnya hari tu dia cakap beli saham serba dinamik, dia kata buy Muslim, support Muslim. Tapi at the end of the day, ramai orang tersangkut dan ada possibility juga saham serba dinamik akan ditendang keluar daripada bursa. Ada kemungkinan. Tapi itu wallahualam, saya tak boleh tahu. Dan saya sedih melihat orang-orang kita terdedah, terpengaruh dengan benda-benda macam inilah. Sebab itulah saham spekulatif. Lagi satu, saham-saham yang terlibat dengan politik. Contohnya bila kata UMNO nak menang, bila kita cerita tentang Pakatan Harapan nak menang, kita beli siap-siap saham tu. Tapi sebenarnya hakikatnya saham tu jatuh lagi nilai dia. So benda-benda ni kita kena tahu. Ada beberapa jenis saham yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lihat, perlu kaji, perlu faham. Jangan saya cakap jangan hanya dengar kata-kata orang. Okey? Baik. Kenapa melabur saham? Okey, melabur saham ni ada dua sebab. Pertama, kita nak ada kenaikan harga aset. Maksudnya hari ni kita beli RM3, esok kita jual RM4. Itu kenaikan harga aset. Di samping itu, kita boleh dapat positive cash flow, di mana kita akan fokus kepada dividen dan bonus. Okey, saya apa maksud benda ni lah? Simple lah saya share. Ini saya ambil satu contoh lah. Dua saham yang famous untuk tahun ni.
Okey, kalau tuan-tuan dan puan follow saya dari awal dulu, maksudnya saya bukan jenis yang hari-hari kata hari-hari beli saham. Tak. Kalau tuan-tuan dan puan beli satu saham saja yang saya cakap, contohnya macam saya dari dulu saya cakap beli saham AE Mulus. Okey, sebab saya tahu ini adalah jenis growth stock. Okey. Dari awal tahun sampai sekarang kenaikan untuk saham AE Mulus adalah 100%. Imagine kalau tuan-tuan dan perempuan letak sebanyak 20,000, tuan-tuan dan perempuan dah naik sebanyak 20,000 lagi dan ada 40,000 dalam akaun tuan-tuan dan perempuan. Imagine, bayangkan kenaikan sebanyak 100%, lebih tinggi daripada ASB, lebih tinggi daripada mana-mana pelaburan di Malaysia. Okey? Tetapi tak ramai orang nak. Dia mesti tanya kat saya, Cik Hazmi, alamak, tapi ada yang lain naik. Saya cakap memang ada yang lain naik. Tetapi adakah syarikat yang naik tu stabil? Cukup stabil. Kadang-kadang dia naik sekejap, dia turun balik. Lepas tu dia terus turun. Okey? Yang nombor 2, saya tunjuk contoh dekat sini Maybank. Kalau tuan-tuan dan perempuan berminat, kata ni lah, okey, saya ada satu lump sum money, duit yang lebih, saya nak masuk, saya nak labur, saya tengah nak pilih ASB ke, saya nak pilih pasaran saham. Kalau saya cakap, tuan, kalau tuan ada lump sum money, tuan nak hari-hari dapat, kita kata nak tiap-tiap bulan dah ada dividen yang boleh cover expenses setiap bulan, beli saham Maybank. Saham Maybank tiap-tiap tahun dia akan bagi dividen minimum. Maybank dividen minimum 7 hingga 10%. 7 hingga 10% lagi tinggi, jauh lagi tinggi daripada tabung haji. Dengan saya tak tahulah ASB tahun ni nak keluar berapa, tetapi kita menjangkakan tak setinggi dividen Maybank. Dan dalam masa yang sama, saham Maybank juga boleh bagi kenaikan harga. Kalau kita beli dari awal tahun, kita ada kenaikan 12%, 13%. Bahkan kalau kita simpan untuk dapat dividen dalam masa setahun, kita akan dapat kenaikan sebanyak 4%. So 4% plus dividen sebanyak 8%, kita dah dapat 12% kenaikan saham kita. So jadi ini contoh-contoh saham yang tuan-tuan dan perempuan kena cari, kena fikir. Okey, saya nak cari saham, saya nak hari-hari melabur saham. Tak ada masalah. Sekejap lagi saya akan share tuan-tuan dan perempuan. Adakah boleh? Valid ke tak? Okey, tapi inilah contoh. Macam saya sekarang, saya masih lagi pegang saham, contohnya macam saham AE Mulus. Saya masih lagi pegang saham Inari. Saya masih lagi pegang sebab saya dah berada dalam keadaan positif. Saya nak tengok kenaikan dia. Bahkan mereka dah naik, makin naik. Ini saham-saham dia. Dan faktor-faktor yang saya cari inilah cara dia. Itulah metod dia yang kita nak cari saham. Baik. Sebelum kita belajar tentang macam mana kita nak cari saham, saya yakin tuan-tuan dan perempuan kadang-kadang tak jelas lagi tentang macam mana proses nak beli saham. Okey. Proses nak beli saham ni macam ni. Saham diterbitkan oleh syarikat dan dihantar ke bursa, bursa akan hantar ke brokerage dan dealer atau remiser macam saya dealer atau remiser, dan yang terakhir adalah pelabur. So dekat sini tuan-tuan akan beli pada dealer atau remiser. Tetapi tuan-tuan dan perempuan kena faham, tuan-tuan dan perempuan adalah pemilik syarikat. Okey, tuan-tuan dan perempuan adalah pemilik syarikat tersebut. Baik. Ini adalah terma penting yang bila kita bercerita tentang pasaran saham, saya kena ingatkan lagi sebab saya tahu dalam grup saya mungkin ada yang dah lalu dengan saya, dah berapa kali saya cerita, tapi ini adalah terma-terma penting yang saya yakin tuan-tuan dan perempuan tak pernah dengar lagi. Pertama, dividen. Apa maksud dividen? Ialah pembahagian keuntungan dengan pemilik syarikat. Syarikat yang baik sentiasa akan bagi dividen. Itu tanda pertama syarikat itu baik. Tanda pertama kita nak tahu syarikat tu baik, dia mesti ada bagi dividen. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Macam tu. Kemudian kita boleh tengok syarikat yang baik dia ada capital gain. Dia ada volatility, turun naik harga memang berlaku. Itu syarikat yang baik. Syarikat yang tak baik ialah harga dia flat je ataupun turun saja. Okey.
Kemudian IPO. Apa maksud IPO? IPO ialah Initial Public Offering. Okey, bagi mereka-mereka yang ada sedikit capital yang besar, modal yang besar, tuan-tuan dan puan boleh tengok IPO. Saya bagi tahu dekat Malaysia tahun ini 90%, saya ulang lagi 90% pelaburan IPO adalah menguntungkan. Profit, dan profit mereka 100, 200 kali ganda. Boleh tengok rekod. Bahkan kalau tuan-tuan dan perempuan beli IPO Mr. DIY pada tahun lepas, tahun ini tuan-tuan dan perempuan dah 300 kali ganda. Lebih modal. Okay, so ini adalah salah satu kelebihan lah di dalam bursa. Dalam IPO itu sendiri, konteks IPO. Lagi satu, bila kita dah melabur saham, kita kena tahu T-days. T-days ni maksudnya trading day. Berapa hari kita dah miliki saham tersebut. Dan yang terakhir, second last, ialah market capitalization. Bila kita kata market capitalize, ini kita nak tengoklah berapa besar saham tersebut. Biasanya dia akan berapa jumlah saham yang diterbitkan dan harga semasa saham. Saham-saham di Malaysia kebanyakan dia masih lagi berada di bawah, dia tak sampai bilion lagi, dia masih juta-juta lagi. Tak banyak saham yang dah sampai bilion. Okey, tetapi bukan bermakna bursa tidak menguntungkan, tidak memberi pulangan yang baik. Cumanya tuan-tuan dan puan kena cari saham yang baik. Dan sebab saya boleh beritahulah, nantilah saya cerita. Dan bought lot, satu lot persamaan dengan 100 unit. Minimum untuk beli di bursa, kita perlu beli satu lot. Okey? Ingat ya tuan-tuan dan puan? Baik, ini kaedah saham berfungsi di mana apabila kita membeli saham, setiap saham akan disaringkan di syariah screening. Jadi tuan-tuan dan puan kena lihat dan pastikan tuan-tuan dan perempuan punya akaun apa. Kalau kita kata akaun trading biasa, konvensional, tuan-tuan dan perempuan terdedah dengan risiko untuk membeli saham-saham yang tidak patuh syariah. Okey, ini kena hati-hati. Tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan guna saham, buka akaun yang syariah compliance, tuan-tuan dan perempuan memang hanya boleh membeli saham yang patuh syariah. Baik. Ini perbezaan akaun CDS. Okay, CDS Islamic dengan CDS konvensional. Okay, CDS Islamic macam saya cakap tadilah, CDS Islamic dia lebih fokus kepada dia hanya boleh membeli saham-saham yang patuh syariah. CDS konvensional kita boleh beli saham, semua saham, termasuklah saham yang tak patuh syariah. Okay. Baik, ini adalah produk-produk yang boleh dibeli di Bursa Malaysia. Contoh produk pertama saham, dan yang kedua company warrant, yang ketiga structure warrant, yang keempat exchange traded fund, dan yang kelima real estate investment trust, dan yang keenam close end fund. Okey, biasanya kita akan membeli saham dan company warrant. Saham ini apa? Saham ini pemilikan syarikat macam tadi. Company warrant pula, tuan-tuan dan perempuan kena tahu company warrant, tidak semua company warrant ni patuh syariah. Itu yang pertama. Nombor dua, company warrant perlu jelas company warrant ni untuk apa. Company warrant ni diterbitkan kerana syarikat mencari modal untuk membayar hutang. Okey? Syarikat mencari modal untuk membayar hutang. Itu adalah company warrant. Dan ada warrant, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, warrant ni memang harga dia murah. Warrant ni biasanya dekat kejap lagi kita akan tengoklah company warrant. Warrant ni harga dia murah, tetapi tidak semua warrant itu adalah boleh dibeli. Okey. So baik, ini adalah waktu pelaburan. Tuan-tuan dan puan tahu waktu pelaburan. Letak dalam kepala waktu pelaburan di bursa. Dia akan buka pada jam 8.30 dan dia akan open, kira pre-opening pada 8.30, tetapi jual dan beli akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 12.30 dan akan bersambung balik pada pukul 2.30 hingga pukul 5. Okey, timing ni sangat penting.
Kalau tuan-tuan dan puan berminat nak jadi trader, timing sangat membezakan antara good trader dengan bad trader. So ingat masa ni Okey, ini pula saya bagi sikit lah example, contoh macam mana kita nak kira keuntungan saham. Apabila kita beli saham, kita kena tengok jumlah saham yang kita beli. Kalau contohnya dekat sini kita beli saham CIMB, kita beli pada 15 Ogos, kita beli harga dia RM7.40. 18 Ogos kita jual pada RM7.55. Dan di situ kita ada keuntungan sebanyak RM150. Tetapi saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan target nak dapat RM150, tak berbaloi lah kalau ni nak beli saham. Sangat sikit, sangat minimum. Okay, so kita kena fokus, kita nak dapat lebih. Kita kena cari saham-saham yang baik untuk bagi kita keuntungan yang lebih. Sebab tu saya cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, gunakan ilmu yang betul untuk cari saham yang baik. Okey, ini asas macam mana kita nak tahu kos transaksi, dan kos transaksi ini akan berubah. Okey, buat masa sekarang ni kos transaksi dia untuk stamp duty adalah 0.10 tetapi tidak melebihi 200. Tetapi pada tahun depan dia akan berubah menjadi 0.15 dan dia tidak set. Dia mungkin boleh pergi lebih daripada 200. Okey, apa kesan dia kepada bursa kita? Okey, saya bagi tahu tuan-tuan, ia sangat memberi kesan kepada mereka yang trade. Maksudnya hari-hari nak jual dan beli. Sebab itulah saya cadangkan untuk tahun depan strategi yang baik adalah beli satu saham yang baik dan biar dia bergerak. Apabila dia dah sampai target keuntungan, kalau kita target 4%, kalau kita target 10-20%, baru kita jual. Okey, jangan beli dan jual dapat 4%, nanti tak balik kos. Okey, clearing fee masih sama, brokerage fee ada ura-ura mengatakan brokerage fee akan turun. Okey, kita akan menurunkan brokerage fee, tapi itu bergantung jugalah. Dan last sekali SST fee. Okey, buat masa sekarang brokerage fee adalah RM8 untuk setiap pembelian. Okey. Baik, ini adalah price range tick size. Okey. Kalau kita kata saham tu bawah RM1, dia hanya boleh naik 0.005. Lepas tu dan seterusnya lah. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok maklumat minimum bids and tick size. Dan sebab itulah pelabur-pelabur saham, diorang suka guna perkataan bid berapa bid berapa bid. Okey, inilah dia. Okey, kenaikan berapa bid itulah. Okey, dan kita teruskan klasifikasi sektor dalam pasaran saham. Inilah sektor-sektor yang ada dalam pasaran saham. Contohnya consumer, finance, industri, teknologi, hotel, property, service, infrastructure dan plantation. Ini sektor-sektor utama yang ada dalam pasaran saham. Baik, okey. Tadi asas yang saya cerita tadi, asas tentang pasaran saham. Ini 4 benda ni, ini adalah kita panggil apa tu nama dia? Tools ataupun benda alat kerja untuk kita sebagai pelabur saham. 4 benda ni kena ada. Empat ni tuan-tuan dan perempuan sebagai pelabur saham kena kuasai penggunaan dia. Perlu, wajib kuasai. Pertama, trading platform. Ini adalah tempat untuk tuan-tuan dan perempuan jual dan beli. Yang kedua, berita dan laporan kewangan. Tuan-tuan dan perempuan at least ada satu tempat untuk dapatkan berita. Dan yang ketiga, trading view. Macam mana tuan-tuan nak gunakan untuk melihat. Trading view ni adalah tempat kita mendapatkan maklumat dan graf saham. Dan yang keempat, KLSC screener. Di sini kita nak lihat berita penting dan maklumat syarikat. So ini 4 platform. 4 ni tuan-tuan dan perempuan kena kuasai, wajib kuasai. Saya akan ajar esok macam mana nak kuasai semua benda ni. Tetapi bagi saya inilah 4. Ingat pertama trading platform. Okey, kalau CGS CIMB nama dia Trading Hall CGS CIMB.
Dan berita laporan kewangan, ada tempat sumber nak dapatkan berita dalam laporan kewangan. Dan yang ketiga, trading view. Ini tempat nak buat analisis, nak tengok kenaikan turun harga saham. Dan yang terakhir sekali adalah KLSC Screener. Ini adalah tempat kita nak dapatkan maklumat kewangan yang terkini. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, alat-alat ni semua tuan-tuan dan puan-puan kena kuasai. Saya tak boleh nak cakap kalau di zaman moden ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak kuasai empat ni, sangat bahaya dan sangat merisaukan untuk melabur dalam pasaran saham. Baik, esok kita akan tengok macam mana kita nak praktis GIGS protokol. Saya akan ajar tuan-tuan berdasarkan GIGS protokol. Dan di protokol ni kita akan bina sistem pelaburan saham sendiri. Ini pada hari Ahad. Dan saya sangat-sangat tekankan untuk tuan-tuan dan puan-puan membina protokol pelaburan saham sendiri. Okey? Baik, ini untuk asas. Ada apa-apa soalan tak tentang asas sebelum kita masuk kepada next? Okey, kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya sekarang. Tanya ke, boleh bagi chat ke dekat chat. Boleh tanya. Sebab kita lepas ni kita nak pergi lagi berat sikit. Lagi berat dan kita nak bincangkan topik-topik yang lebih ni lah, mendalam lah. Kalau tak faham asas ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya sekarang. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, nak chat pun boleh. Nak tanya, Ya. saham IPO tu belum tersenarai kan? Jadi kita nak cari kat mana? Okey. Saham IPO, kalau di trading hall, kalau di bawah CGS YMB, kita akan buat announcement. Dia ada satu tempat kita buat announcement. Tetapi kalau saham kita panggil biasanya dia akan announce di dalam bursa. Dalam website bursa dia akan announce untuk IPO tu dekat mana, apa IPO yang akan keluar lah. Biasanya dia akan keluar IPO, dia akan announce contohnya dia nak listedkan IPO tu pada bulan tahun depan. Sekarang dia dah announce dah. Dia dah bagi peluang untuk orang beli. Bila dia announce je dalam website bursa ataupun dalam website dalam trading platform, dia bagi tahu tentang ada IPO tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh ready nak belilah. Okey, dan pembelian IPO ni, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, pembelian IPO ni adalah pembelian melalui bank account. Cuma tuan-tuan dan puan-puan perlu ada akaun CDS untuk attach dengan bank account tersebut. Okey, jadi nanti saya akan buat satu sesi lain untuk membincangkan tentang IPO sahaja. Macam mana nak beli IPO lah. Okey, so ada satu soalan. Seorang pelabur boleh ada lebih daripada satu akaun CDS? Boleh. Tetapi lain broker. Kalau dengan broker yang sama, lain akaun CDS, lain produk boleh. Tetapi kalau dengan broker, contohnya kalau nak akaun CDS yang lain, boleh dengan lain broker. Tak ada masalah. Nak buat 4-5 akaun CDS pun tak ada masalah. Selagi mana tuan-tuan dan puan-puan selesa dengan akaun-akaun tersebut. Okey. So ada soalan lagi tak? Sebab ini asas. Sebelum kita masuk, topik lepas ni berat dan topik selepas ni lebih menarik dan lebih kepada macam mana kita nak set up kita punya ni lah. Kita dah start gambaran sikit macam mana kita nak set up. Okey. So, sekejap. Saya stop share sekejap. Okey. Saya akan stop recording. Saya akan start dengan sesi kemudiannya dengan satu recording lain. Jadi kita akan break dalam 5 minit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan apa-apa, boleh tanya dekat chat lah. Okey.